العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا ارحم الراحمين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم اجعلنا اشياء كما هي اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أخلق والخاتم لما سبق والناصر الحق بالحق بالهادي إلى صراط مستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره وبمقداره العظيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Baik, alhamdulillah kita dah selesaikan tarawih. Dan di sini buat sampai lepas solat witir baru tazkirah. Selalunya kalau kat masjid lain buat 4 lepas tu baru tazkirah kemudian sambung 4 kan. Jadi dekat sini kawasan yang putih ni lepas witir baru tazkirah. Jadi ni menunjukkan kesungguhan dan mujahadah masyarakat kat kawasan ni ya. Lepas witir sambung dengan tazkirah pula kan, insya-Allah makin bertambah barakah, bersempena bertambah lagi bersempena malam 10 malam terakhir di bulan Ramadan kan. Dan insya-Allah di 10 malam terakhir ni kita sama-sama berusaha untuk mengejar yang mana yang dikatakan di sinilah yang fasa untuk dapatkan malam Lailatul Qadar. Dan mungkin ada pendapat yang mengatakan Lailatul Qadar tu berlaku boleh jadi pada awal Ramadan hingga ke akhir, tapi pendapat yang lebih kuat mengatakan di akhir-akhir Ramadan kan. Jadi kalau yang bersungguh-sungguh tu dah daripada awal Ramadan dah tunjuk kesungguhan dah untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar tu daripada malam pertama sehingga malam terakhir. Dan kita kalau yang kurang sikit kesungguhan tu mungkin kita gunakan 10 malam terakhir tu untuk dapatkan peluang insya-Allah dapatkan malam Lailatul Qadar tu. Dia bersempena 10 malam terakhir ni saya pilih satu tajuk untuk dikongsikan bersama-sama sebagai peringatan, sebagai tazkirah kepada diri saya dan juga kepada tuan-tuan, iaitu tajuk berkaitan dengan roja wal khauf. Roja wal khauf, yang ini dalam bahasa Melayunya harapan dan juga takut, yang mana dibincangkan di dalam kitab tasawuf kan, kitab tasawuf. Dan saya merujuk pada yang masyhur yang kita digunakan, iaitu kitab Ihya Ulumuddin. Dan saya nak fokuskan pada bahagian ni lah supaya bersempena dengan 10 malam terakhir ni. Rojak pengharapan kita dalam selama mana kita beribadah, dan selama itu pengharapan yang kita letakkan supaya amalan kita diterima dan kita dikurniakan malam Lailatul Qadar. Jadi rojak dan khauf ni, ataupun saya sebut akan biasakan dalam bahasa Melayu kita, takut dan harap. Takut dan harap ni merupakan amalan hati, amalan qalb, hati kita, yang tak dapat kita tengok secara fizikal. Sifat-sifat yang ada dalam jiwa, dalam hati manusia ni benda yang tak dapat dilihat secara mata kasar. Betul tak? Tak ada orang boleh tunjukkan takut tu secara fizikal ataupun pengharapan tu secara fizikal. Begitu juga sifat apa lagi? Segala sifat-sifat yang lain. Bahagia contohnya tak dapat kita tengok, melainkan macam mana kita nak tahu, melainkan dia diterjemahkan secara perbuatan. Jadi sifat-sifat hati ni kita belajar bukan tujuan kita untuk menghukum orang lain, tapi tujuan kita belajar untuk kita seleksi diri kita ataupun kita menilai diri kita. Kalau kita nak menghukum perbuatan orang lain, yang tu kita tak belajar dalam ilmu tasawuf. Kita belajar di dalam ilmu fiqh.
Ilmu fiqh kita belajar berkaitan dengan perbuatan-perbuatan zahir. Jadi hukum hakam yang terdiri hukum hakam yang 5, haram, halal, semua sah, batal, semua tu kita belajar di dalam hukum fiqh. Jadi berkaitan dengan sifat-sifat hati, penyucian hati, kita belajar dalam ilmu tasawuf. Jadi hari ini saya nak fokuskan kepada tajuk rojak dan juga khauf. Jadi kita nak tahu apa yang dimaksudkan hakikat sebenar rojak dan harap dan takut itu. Jadi dalam kitab Ihya Ulumuddin, Imam Al-Ghazali dalam bab pertama apabila membincangkan berkaitan tajuk ni, dia nak bagi tahu kat kita apa yang dimaksudkan dengan harap dan juga takut. Jadi Imam Ghazali kata, dia bagi tahu kat kita benda yang kita suka di dalam dunia ni, ataupun ada benda yang kita suka dan benda yang kita tak suka. Tidak? Dalam diri kita ni kita ada benda yang kita suka dan ada benda yang tak suka. Contohnya kalau kita akan dijanjikan satu-satu benda yang indah, kita akan suka. Apabila kita dijanjikan dengan benda yang kita tak suka, benda yang menyakitkan contohnya, kita tak suka. Jadi dia akan bahagikan, Imam Ghazali bahagikan 3 fasa. Benda yang kita suka ni dia ada 3 keadaan ataupun situasi. Kalau benda tu yang telah berlaku, benda yang suka dan ataupun benda yang kita tak suka, benda yang telah berlaku, maka benda tu dikatakan kalau dah berlaku, kita panggil kita mengingati benda yang telah dilaku. Jadi dia dipanggil kenangan. Betul tak? Kalau benda yang suka ataupun benda yang tak suka tengah berlaku sekarang, tengah kita hadapi, maksudnya ketika tu kita tengah merasai benda yang kita suka ataupun merasai benda yang kita tak suka. Itu keadaan yang kedua. Keadaan yang ketiga, benda yang belum berlaku, benda yang kita suka ataupun benda yang kita tak suka, tapi benda tu tak berlaku lagi, benda yang tak berlaku lagi. Maka itulah yang dinamakan sebagai harapan. Betul tak? 3 keadaan. Pertama, benda yang dah berlaku. Kalau benda tu dah berlaku, benda yang kita tak suka ataupun benda yang kita suka, itu kita panggil kenangan. Benda yang tengah berlaku sekarang, kita panggil merasai ataupun menjiwai. Kalau benda tu yang akan berlaku, kita panggil harapan. Ataupun kalau perkara tu benda yang kita suka, kita akan mengharap. Kalau benda tu kita tak suka, kita akan rasa takut. Inilah yang dimaksudkan hakikat, yang dimaksudkan dengan hakikat harap dan juga takut. Okey. Dan kalau untuk benda yang kita takut dan harap ni, kita nak harap ni benda yang mesti yang kita sama ada kita boleh capai dan tak boleh capai. Dia duduk dalam keadaan tu. Dia tak boleh benda tu yang benda yang pasti. Kalau benda pasti kita tak panggil tak panggil nama harap. Contohnya, kita kata harap-haraplah esok matahari naik. Harap-harap esok matahari naik. Tak boleh. Sebab matahari naik tu benda yang pasti akan naik. Jadi nak mengharap ni benda yang tak, dia antara dua keadaan. Sama ada boleh ke tak dapat ataupun tak boleh dapat. Itu yang dimaksudkan dengan harap. Okey, seterusnya. Nak harap ni dia bukan boleh harap begitu saja. Imam Ghazali kata, kita nak harap bukan kita duk harap macam tu saja ke, ataupun kita kena berusaha ataupun macam mana. Ada tangga-tangga dia, bukan hanya dia ada 3 keadaan. Ada satu, pertama, orang yang berharap dalam masa yang sama dia berusaha. Dia berharap dan dia berusaha. Yang ni baru nama sebenar-benar harap. Ini baru nama sebenar-benar harap. Dia berharap dan dia ada usaha.
Yang kedua, orang yang berharap tapi dia usaha sikit-sikit, acuh tak acuh. Dapat lah, tak dapat pun tak apa. Yang ni Imam Ghazali kategorikan sebagai orang yang tertipu. Orang yang tertipu dengan harapan dan juga usaha dia. Ada juga yang ketiga, orang yang berharap tapi dia tak tahu dia nak buat apa. Dia harap tapi dia tak tahu nak buat apa. Ni orang panggil berangan-rangan. 3 keadaan. Pertama, orang yang sebenar-benar harap, iaitu dengan apa? Dia berharap dan dia berusaha untuk dapatkan untuk laksanakan harapan dia tu, untuk dia tercapai harapan dia tu. Yang kedua, orang yang dia berharap tapi usaha dia ala kadar ataupun sikit-sikit lah. Yang ni orang yang tertipu dengan harap yang dia ada dalam diri dia tu. Yang ketiga, lagilah peringkat yang ketiga ni lagi teruk. Usaha tapi tak ada apa-apa, tak ada buat usaha apa. Yang ni orang yang berangan-rangan saja. Orang yang berangan saja tak dapat apa. Imam Ghazali datangkan contoh dalam dia punya kitab berkaitan dengan 3 keadaan ni. Orang yang dia datangkan contoh, orang yang tanam, orang yang menanam. Kan? Dia tanam biji benih. Yang orang jenis pertama ni dia tanam dan dia usaha, hari dia siram. Dia jaga pokok tu elok. Orang yang kedua, dia tanam juga. Tapi seminggu sekali dia pergi siram. Lepas tu sebulan biar benih ni tunggu hujan pula. Itu jenis orang kedua. Orang yang ketiga tak ada apa-apa, tanam, dia tak buat usaha apa-apa, harap-harap pokok ni akan tumbuh. Dalam 3 keadaan ni, yang mana yang kita pengharapan yang paling betul sekali? Mesti yang pertama, betul tak? Dia tanam dan dia harap akan dapat kutip hasil. Yang mana yang dapat hasil yang paling banyak sekali bila tumbuh hasil nanti? Sudah pasti yang jenis yang pertama, betul tak? Macam itulah juga amalan kita yang kita buat hari ni. Selama mana yang kita hidup daripada kita baligh, daripada awal kita baligh sampailah dia akan diambil nyawa nanti. Inilah ladang kita di dunia ni. Ladang kita nak buat beribadah. Beribadah ni macam mana? Adakah beribadah ni duduk dalam masjid saja semayang? Bekerja harian kita tak dinamakan ibadah. Pekerjaan harian kita tak dinamakan ibadah. Keadaan kedudukan hari-hari kita menjalani kehidupan kita bersama keluarga, adakah tak dinamakan ibadah? Semua tu dinamakan ibadah. Ibadah kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kita melaksanakan kita punya tanggungjawab dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita melaksanakan sembahyang, kita melaksanakan puasa. Itu tanggungjawab kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, itu ibadah khususiyah. Manakala ibadah kita dengan orang sekeliling, ibadah kita hak-hak kita malah menunaikan hak-hak kita dengan ahli keluarga, menunaikan hak-hak kita dengan orang kampung, menunaikan hak-hak kita dengan negara. Itu semua dinamakan ibadah selagi ke mana kita melakukan sebagaimana yang dituntut oleh syariat. Maksudnya macam mana tuan-tuan dan puan-puan? Seluruh hidup kita ni, perbuatan kita daripada bangun tidur sampai tidur balik, sepanjang yang kita buat tu nama ibadah sekiranya kita niat kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan duduk dalam masjid saja, bukan duduk berzikir saja dalam bilik. Tu baru nama syariat. Bila kita melaksanakan daripada bangun tidur, baca doa, niat hari ni, kalau macam untuk ibu bapa ataupun mak ayah kan, niat hari ni aku bangun untuk melaksanakan untuk mencari rezeki kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau untuk ibu, niat hari ni aku bangun untuk mendidik anak aku, untuk melayan suami aku. Semua itu ibadah kita. Dan apa dia kena dengan rojak ni? Apa yang kena dengan harapan ni? Kita melaksanakan semua tu, kita berharap agar Allah Subhanahu Wa Taala menerima
segala amal baik kita. Menerima amal baik kita bila kita nak mengumpul balik hasil ni. Di mana? Bukan hari ni, bukan esok, tapi di akhirat. Itulah yang saya sebut contohkan tadi. Itulah usaha yang kita buat. Sama ada kita nak jadi orang yang pertama, jenis yang pertama, jenis yang kedua, ataupun jenis yang ketiga. Okey, seterusnya. Macam mana kita nak dapat rojak ni? Macam mana kita nak menghayati harapan ni? Apakah yang tuntutan yang ada di dalam Al-Quran, dan juga apakah tuntutan yang ada dalam Al-Quran? Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, la taqnatu min rahmatillah, la taqnatu min rahmatillah. Maksudnya, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ni, ayat ni menunjukkan betapa pentingnya dalam kita melaksanakan ibadah kita sepanjang hidup kita sehari-harian tu. Pentingnya kita meletakkan pengharapan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa dah yakin amalan ibadat dia boleh aku buat hari ni, aku sembahyang ketika ni, wajib Allah terima? Ada siapa boleh kata macam tu? Aku sembahyang ni ikut rukun syarat apa semua ni, Allah SWT wajib terima amalan aku. Ada? Tak ada orang yang yakin buat macam tu. Kita belajar fiqh hanya nak tentukan sembahyang ni, orang lain tengok, dia sembahyang sah, cukup syarat semua, ambil wudu, lepas tu ikut syarat sembahyang, okey, tak ada masalah. Itu daripada penilaian luaran. Tapi nak terima amalan ni, ada siapa yang boleh confirm kan? Tak ada. Begitulah juga, bukan dalam sembahyang saja, amalan kita daripada kita bangun tidur sampai tidur balik lagi. Ada siapa boleh confirm? Tak ada. Sebab tu pentingnya harapan, pentingnya kita berharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ayat yang kedua, innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus salah wa anfiqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur. Maksudnya, sesungguhnya orang yang membaca kitab Allah Subhanahu Wa Taala, mendirikan sembahyang, menginfakkan harta yang telah kami berikan kepada mereka secara sembunyi ataupun secara terbuka, mereka mengharapkan perniagaan yang tidak akan rugi. Tengok, ini perumpamaan yang Al-Quran tunjukkan dekat kita. Al-Quran tunjukkan dalam bentuk perniagaan. Amalan ataupun ibadah yang kita lakukan sepanjang hidup kita ni, umpama orang kata investment kita untuk di hari akhirat. Ni contoh yang Al-Quran datangkan, yang Imam Ghazali datangkan dalam kitab dia, berkaitan cara dalam bentuk menanam tadi. Sama juga, walaupun contoh yang berbeza, dia nak menunjukkan benda yang sama. Apa yang kita buat di dunia ni, kita akan kumpul di akhirat. Jadi itu nak menunjukkan hakikat sebenar pengharapan. Jadi kalau kita nak mengharap, macam mana kita nak mengharap? Begitulah yang tiga tadi keadaan yang perlu kita perhatikan diri kita. Betul tak kita mengharap selama ni? Kemudian kemudian Imam Ghazali menyebutkan, siapa yang layak untuk berharap ni? Siapa yang layak nak berharap? Adakah semua orang layak untuk berharap? Untuk dia nak seleksi diri dia, bolehkah dia berharap? Imam Ghazali dia nyatakan dua jenis manusia yang perlu untuk dia perlu tengok diri dia. Dia perlu berharap dah ke Allah Subhanahu Wa Taala. Pertama, orang yang suka putus asa. Orang yang putus asa dalam beribadat, ataupun orang yang putus asa dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Itu orang yang pertama.
Orang yang kedua yang perlu menanam rasa harap dalam diri dia, orang yang terlalu takut. Orang yang terlalu takut. Sehari kita tengok. Orang yang putus asa ni macam mana? Orang yang putus asa ni dia rasa, contohnya macam kita belajar, macam kita baca biodata ulama dulu kan. Kita baca dia, ulama ni dia beribadah sehari semalam. Baca, dia khatam Al-Quran tu seminggu beberapa kali. Semayang sunat ada beribu-ribu rakaat. Bila kita baca kisah-kisah mereka ni, kita dengar, layak ke aku buat macam ni? Kalau aku buat macam ni, aku baru sikit, amalan aku baru sikit. Semayang pun kadang cukup, kadang tak cukup. Semayang sunat ni tak pernah buat semayang wajib je. Jadi dia putus asa, boleh ke nak lawan ni dengan amalan-amalan orang dulu ni? Kalau aku buat pun, aku duduk kat tingkat ke berapa nanti di syurga nanti? Betul tak? Bila dia terlalu fikir ni, dia jadi macam mana rasa malas nak buat itu baru dalam bab ibadat. Macam dalam contohnya dalam menuntut ilmu, contohnya kita putus asa, macam mana nak menuntut ilmu ni? Tengok bila kita bandingkan diri kita dengan orang lain, dia ni dah ngaji dah tingkat tinggi dah, aku baru nak mula. Boleh ke nak lawan dah? Boleh ke nak capai macam, bukan nak lawan, boleh ke nak capai macam mana yang dia capai? Jadi bila kita bandingkan macam tu, dia akan rasa putus asa. Jadi Imam Ghazali kata, orang jenis ni dia perlu ada pengharapan dalam diri dia. Dia perlu mengharap kepada Allah Subhanahu Taala, dengan apa yang dia buat tu semua Allah merahmati ataupun Allah memberkati apa yang dia buat, dan paling penting Allah menerima ibadah dia. Tak kira lah kalau nak dibandingkan zaman kita dengan zaman sekarang dengan zaman dulu, kita ni dah disibukkan dengan pelbagai aktiviti yang menyibukkan kita sampai kita tak mampu nak fokus pada ibadat-ibadat yang khusus. Tetapi dalam syariat Islam, kalau kita fokus kita punya ibadat tu hanya pada solat, sebab tu kita rasa kita tak boleh nak capai macam mana yang ulama dulu buat. Ulama dulu dalam setiap, macam saya kata tadi, ulama dulu dalam setiap kehidupan mereka itu ibadat. Makan ibadat, belajar ibadat, sembahyang ibadat, duduk bersama keluarga ibadat, bekerja ibadat, baca buku ibadat, semua ibadat. Cara macam tu kita nak peroleh kedudukan ataupun di sisi Allah Subhanahu Taala dengan cara macam mana? Kita belajar bab ikhlas. Ikhlas dalam melakukan segala perbuatan kita. Gitu. Kemudian orang yang kedua yang perlu ada sifat dan pengharapan dalam diri dia ni, orang yang terlalu takut. Dia takut dia tak boleh nak capai macam mana yang ulama dulu capai, ataupun dia takut kalau dia tak buat ni dia akan dikenakan hukuman oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dia laksana, bila dia terlalu takut, dia laksanakan ibadah-ibadah sampai sampai mengabaikan tanggungjawab dia dengan orang lain. Sebagai suami dia patut kerja cari makan, dia abaikan tanggungjawab dia. Sebagai ibu, dia tanggungjawab dia untuk mendidik anak-anak, dia abaikan anak-anak dia. Sebagai apa lagi? Sebagai guru contohnya, tanggungjawab dia mendidik anak bangsa dia abaikan. Sebab apa? Nak laksanakan fokus, nak laksanakan ibadah. Sebab apa? Terlalu takut kalau tak buat ni, aku akan dikenakan hukuman-hukuman yang Allah janjikan. Disebabkan apa? Dia tak nampak sisi rahmat Allah Subhanahu Wa Taala tu. Jadi Imam Ghazali kata orang jenis ni sampai ibadah, sampai mengabaikan tanggungjawab dia perlu ada sifat pengharap, dia tanamkan pengharapan dalam diri dia. Itu dua jenis orang, dua jenis golongan yang perlu perlu dia mendalami ataupun
mendidik rasa harap dalam diri dia. Jadi untuk orang yang jenis kedua ni, dia perlu tahu hadis Nabi Muhammad SAW bahawasanya dalam beribadah ni, dalam semua, bukan ibadah tu, dalam semua kehidupan kita, yang paling baik khairul umur awsatiha, sebaik-baik perkara ialah di pertengahan. Tak ada ifrat, tak ada tafrit, tak ada yang terlalu berlebih-lebihan, tak ada yang terlalu ringan. Berlebih-lebihan ni macam tadi kita tahu, berlebih-lebihan sampai mengabaikan tanggungjawab dia. Ringan pula sampai tak buat pun tak apa. Sikit benda ni, tak perlu pun. Benda-benda sunat je, tak payah buat, tak apa. Buat benda wajib cukup lah. Itu terlalu beringan-ringan. Nabi kata yang terbaik dalam Islam, apa-apa pun, pemikiran, perbuatan, percakapan, semuanya berada di pertengahan. Okey. Itu cara macam mana? Cara macam mana nak mendidik ataupun nak menerapkan rasa harap dalam diri kita ni macam mana? Imam Ghazali dia bagi dua cara. Pertamanya macam tadi, kita menghayati ayat-ayat Al-Quran. Pertamanya kita menghayati ayat Al-Quran, yang contoh yang macam saya bacakan tadi, kan? Wala taqnatu la taqnatu min rahmatillah, dan juga innal ladzina yatluna kitaballah ila akhir ayat. Dan banyak lagi kalau tuan-tuan dan puan-puan buka Al-Quran, tadabbur, tengok ayat Al-Quran yang berkaitan dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, berkaitan dengan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala, berkaitan dengan pemberian Allah Subhanahu Wa Taala kepada hamba-hambanya yang soleh. Dalam Al-Quran berlambak-lambak. Jadi dengan tu tuan-tuan dan puan-puan balik tadabbur ayat tu, benda ni yang dapat mendidik rasa harap kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Cara yang kedua, mendengar kisah-kisah orang yang soleh. Dengar kisah orang yang soleh daripada sahabat. Yang paling penting dengar macam mana Nabi sendiri ya, baca hadis-hadis, kemudian kisah-kisah sahabat, kisah-kisah tabi'in, bagaimana mereka meletakkan pengharapan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam setiap amalan, dalam setiap kehidupan mereka. Dengan itu baru kita dapat mendidik harap dalam diri kita. Okey, seterusnya saya nak masuk berkaitan dengan sikit, sekarang 10:49. Masuk sikit berkaitan dengan khauf, takut. Tadi kita dah tengok dah sebuah sikit, dah kongsikan sebuah sikit berkaitan dengan rojak, iaitu harap. Sekarang kita nak tengok al-khauf. Khauf dalam bahasa Arab, dalam bahasa Melayunya takut. Kalau dalam rojak tadi kita kata dia mengharap benda yang berlaku tu, benda yang dia suka. Benda yang dia nak berlaku tu benda yang dia suka. Itu dia haraplah. Tapi kalau benda yang nak berlaku tu benda yang dia tak suka, ni orang panggil takut. Takut ni pula, takut macam mana? Benda-benda contoh ni yang saya lupa nak abang tadi, takut dan harap ni dia perlukan kepada ilmu dan amal. Ilmu ni kita tahu macam mana nak mengaplikasikan rasa harap ni, dan juga bagaimana kita nak mengaplikasikan rasa takut ni. Imam Ghazali selalu dia mendatangkan contoh, dia datangkan dua sifat ni macam ubat, dia umpamakan sebagai ubat. Kalau orang tu dia jenis cepat berputus asa, dia perlu ada rasa takut yang lebih dalam diri dia. Ubat nak selesaikan rasa putus asa ni, kena ada ubat dia, kena rasa berharap. Tapi ubat, kalau orang yang jenis pemalas, jenis apa lagi? Jenis tak takut dengan berasa biasa dengan apa-apa ibadah yang dia nak buat tu, maka orang ni ubat dia nak bagi selesai masalah dia dengan takut. Dia kena belajar
apa itu takut yang sebenar-benarnya untuk mencapai, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tujuan kita belajar tasawuf ni tak ada lain, tak ada bukan, melainkan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita cek diri kita, dan bila kita kat mana level kita, kat mana level kita sekarang. Adakah kita buat benda ni hanya sekadar untuk mendapatkan habuan dunia? Kalau masih nak dapatkan habuan dunia, tak ada lagi dalam level tasawuf. Kalau buat satu-satu benda, membuat satu benda dalam kehidupan kita disebabkan takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala, takut kepada ancaman-ancaman, ataupun nak dapatkan habuan-habuan yang dah dijanjikan, itu dekat mana? Itu kita tingkat keimanan dekat mana? Kalau kita buat sebab kita kenal Allah Subhanahu Wa Taala, dia maha mempunyai segala-galanya, dia maha berkuasa, dia menentukan segalanya, itu tingkat keimanan, level keimanan kita kat mana? Kita punya pegangan akidah satu saja. Akidah kita semua sama. Benda yang kita belajar semua sama. Tapi tingkat keimanan berbeza-beza. Ada orang tahu tapi dia tak buat. Itu tingkat keimanan dia di tingkat yang di bawah sekali. Ada yang orang tahu yang dia buat, itu tingkat yang kedua. Ada orang tahu dan dia buat tu bukan untuk nak dapatkan apa-apa habuan. Dia buat tu semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab dia kenal segala sifat Allah Subhanahu Wa Taala, segala perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu orang yang tingkat keimanannya dia berada dia makin lama makin tinggi. Kemudian saya nak sentuh sikit berkaitan dengan takut ni. Takut ni, benda ni dia membentuk. Bila kita rasa takut, macam saya katakan tadi, bila kita ada dalam diri kita ni, dia terzahir, benda-benda sifat dalam hati ni dia terzahir dalam perbuatan. Bila kita rasa takut dengan satu benda, pertamanya dia akan terzahir daripada segi anggota badan kita. Orang yang begitu takut, pertama dia akan apa? Dia akan menangis ataupun menggeletar. Itu dia punya kita boleh tengok kesan dia dari segi fizikal. Seterusnya bila dia takut lagi, dia akan buat apa? Dia akan meninggalkan segala larangan dan melaksanakan segala suruhan. Itu level takut tu. Sebab tu perlunya kepada takut. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, orang yang maksud kita, orang yang paling takut ialah ulama. Ada ayat dia tu, tak ingat dah. Siapa dah ingat? Ada ayat tu maksudnya orang manusia yang paling takut dekat Allah Subhanahu Wa Taala ialah ulama. Ulama yang dekat sini bukanlah kita umumkan untuk semua orang, bukan maksud orang-orang yang diiktiraf sebagai ulama. Ulama di sini maksudnya orang yang kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang kenal Allah Subhanahu Wa Taala, dia akan merasai sama ada takut dan juga harap ni untuk dia terapkan dalam kehidupan dia dan dia zahirkan dalam perbuatan dia sehari-harian. Jadi itu sebab sikit berkaitan takut. Jadi saya nak buat kesimpulannya sepanjang bulan Ramadan ni, terapkanlah rasa ni. Cari, kalau tengok keadaan kita, kalau kita jenis orang yang rasa tak ada masalah pun, tak buat tarawih pun tak apa, tak tadarus pun tak apa, kita perlukan ubat dia. Ubat dia apa? Takut. Ubat dia takut. Supaya apa? Supaya kita bersungguh-sungguh untuk laksanakan ibadat, bukan semata-mata di bulan Ramadan, dan kita akan lanjutkan selepas Ramadan. Dan orang yang dia cek diri dia di tahap yang mana, dan dia anggaplah ibadat dia tu bukan wajib Allah, dia tak boleh yakin Allah Subhanahu Wa Taala terima segala amalan dia yang dia buat sepanjang bulan Ramadan ni, Allah terima. Jadi dia perlukan ada rasa
harap supaya Allah menerima apa yang dah dilaksanakan. Okey, sekadar itu dulu untuk perkongsian saya pada hari ini. Minta maaf kalau ada kekurangan. Kalau ikutkan di sini banyak lagi nak dihurai, tapi disebabkan maklumat saya yang sikit, tak dapat nak sampaikan sepenuhnya. Jadi kalau ada salah dan silap, kalau boleh tegurlah. Jadi saya tutup dengan majlis ini dengan tasbih kafarah dan suratul As. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.